TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Didik TV KPM. Antum ma'i Syafiqah Hanafiah fi Sukses SPM 2022. اليوم إن شاء الله سنتعلم عن استراتيجيات لجواب الامتحان لورقة مهارة القرآن tingkatan 5 في موضوع وقف. ولكن قبل هذا من المعلم اليوم؟ إن شاء الله سنتعلم بننظر إلى بروفيل guru. هيا ننظر. الآن معنا في استوديو أستاذ محمد سحيمي محمد أرضي من SMKA كوالالمبور. السلام عليكم أستاذ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك؟ Alhamdulillah bikhair. Wa kaifa haluk ya? Alhamdulillah ya Ustaz. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, hari ini mungkin bukan kita berdua sahaja di studio, bahkan kita ada murid-murid daripada SMKA Kuala Lumpur juga Ustaz bersama kita di talian. Mungkin Ustaz boleh memperkenalkan mereka. Baik, alhamdulillah. Hari ini bersama-sama dengan kita jejaka putera dan puteri. Baik. Okey, daripada SMK Agama Kuala Lumpur. Okey, saya perkenalkan yang pertama saudara Zufar Raziman. Baik, mungkin boleh. Ahlan Zufar. Okey. Kemudian saudara Amir Hakimi. Ahlan Amir Hakimi. Mungkin lambai sikit. Okey, itu dia. Okey. Kemudian saudari Nurul Hanan. Hanan, ahlan. Lambai sikit. Okey, tak apa Ustaz. Silakan. Okay. Kemudian saudari Sharifah Yasmin. Okey, ahlan Sharifah Yasmin. Masya Allah. Itu dia murid-murid kita daripada SMKA Kuala Lumpur yang bersemangat pada hari ini. Kita nak belajar berkenaan dengan Maharatul Quran. Tajuknya Waqaf. Jadi semua murid-murid dah bersedia. Jom Ustaz, kita nak mulakan kelas. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum jami'an? Annakum fi siha wal afiyah wa musta'idun limtihan SPM 2022 yang bakal menjelang tak lama lagi. Okey, jadi alhamdulillah fi hadzal yaum nashrah wa nabhath an mawdu' fi maharat al-Quran fi al-bab waqaf. Baik. Al-waqfu. Okey, al-waqfu ni awalan kita nak kenal ta'rifat. Hunaka lil waqfi wal qata'i wasakti. Apa beza antara waqaf, qata' dan saktah? Kita kenal waqaf saja Ustazah. Betul. Kita biasa kenal waqaf sahaja. Tetapi di sisi istilah maharat al-Quran ada 3 yang perlu kita tahu. Baik, kita lihat satu persatu Baik, waqaf ni segi bahasa ia adalah menahanlah. Tetapi segi istilahnya ialah cuba faham adik-adik di rumah, iaitu memberhentikan suara ke atas kalimah-kalimah Al-Quran secara sementara. Kemudian bernafas secara biasa dan ada niat untuk meneruskan bacaan. Baik. Jadi kita ulang balik, iaitu dia berhenti suara ke atas kalimah-kalimah Al-Quran sekejap, bernafas seperti biasa dan ada niat untuk membaca Al-Quran lagi. Okey, ingat, yang ni waqaf. Baik. Kita lihat al-qat'u. Sama aja kalau lihat pada lurah, sama aja, iaitu memisahkan baik. Tetapi segi istilah ni yang penting. Sama, iaitu memberhentikan bacaan, kemudian tak ada niat nak terus bacaan. Makna kata dia nak sadaqallahul azim lah. Tu. Kita sebut bahasa Melayu waqaf, tapi di sisi maharat al-Quran iaitu al-qat'u. Waqaf lain, al-qat'u lain. Beza tu. Jadi adik-adik perhati elok. Beza dia iaitu ada niat nak teruskan bacaan,
dan ada niat tak ada niat untuk teruskan bacaan. Mungkin sadaqallahul azim lah. Itu nama dia al-qat'u. Baik. Kita lihat as-saktu. Baik, as-saktu ni sama je. Kalau luratan dia lebih kurang sama je. Iaitu diam. As-saknu as-sakanu maknanya diam. Al-qata' sama je. Tapi segi istilah ialah memberhentikan suara seketika, bukan seperti masa untuk wakaf. Sebab apa? Sebabnya tak ambil nafas baru. Itu saktah nama dia. Dia tak ambil nafas. Jadi kalau kita berhenti ambil nafas, kan dia ambil masa. Mungkin kita boleh kira dalam 2-3 saat. Tetapi kalau saktah berhenti, tak ambil nafas, terus baca. Itu saktah nama dia. Terus baca. Kan? Okey. Seperti contoh kita kata kalla bal rana ala qulubihim. Kan kalla bal tu kan. Okey. Jadi itu nama dia saktah. Jadi kita ada waqaf, kita ada qata' dan kita ada saktah. Dia punya perbezaan tu perlu murid-murid dapat dia punya beza antara tiga tu. Baik, nanti kita akan share dia punya gambar rajah untuk lebih mudah faham lah. Baik. Kita cuba lihat pada bentuk soalan yang mungkin boleh kita kata ala-ala SPM lah kan. Iaitu kisim alif. Kisim alif ni murid-murid dah maklum iaitu dia OPB, objektif pelbagai bentuk. Baik. Jadi dalam paparan kita dalam slide ni, kita dalam OPB maksud kita buat pilihan. Okey. Kat sini kita datangkan 2 je lah, tapi sebenarnya nanti dia lebih banyak. Kadang-kadang dia soalan tu 5, pilihan dia 8. Jadi 5 yang betul, 3 tu sebagai pengganggu dia lah. Itu biasalah. Biasalah kan. Itu biasa. Tapi kita lihat pada saya nak share macam mana ataupun kita nak kongsi pada murid-murid macam mana untuk kita kenal pasti jawapan yang betul dan kita tahu yang mana pengganggu dia. Dengan tahu teknik begini, kita akan dapat saring dengan baik. Baik. Contoh dia, ikhtar ijabatan sahihatan lil bayanil ati. Sila pilih jawapan yang betul bagi kenyataan di bawah. Baik, apa dia? ... Huwal kaffu anil qiraah ma'a adami qasdir ruju'i ilal qiraah. Iaitu memberhentikan bacaan dan tidak ada niat untuk meneruskan bacaan. Macam seakan sama untuk dua seakan tu? Sama, kan? Seakan sama tu sebab apa? Sebab huwal kaffu anil qiraah. Masing-masing berhenti daripada bacaan. Tapi yang belakang tu, iaitu tidak ada niat untuk meneruskan bacaan. Wakaf ke qata'? Nak sebut wakaf bahasa Melayu pun ya juga. Kan? Tapi kita dah belajar maharat Al-Quran ni. Kita dah dapat nilai tambah, makna ada berbeza tu Ustaz. Wakaf lain, qata' lain. Jadi apa jawapan dia? Mungkin kita boleh cuba. Ya, murid-murid kita. Okey. Mungkin kita boleh minta daripada saudara Amir Hakimi. Silakan Amir. Okey, Amir boleh buka mic okey. Jawapan dia al-qata'. Baik, kenapa pilih al-qata' tu? Sebab dia berhentikan bacaan tanpa ada niat untuk meneruskan bacaan. Maknanya dia nak sadaqallahul azim lah. Betul Amir Okey, ahsanta, bagus. Okey, betul dia jawab tu. Okey, sekali belajar dah ingat dah. Alhamdulillah, masya-Allah hebat-hebat anak kita ni. Baik, jadi betul jawapan dia al-qata'. Jadi al-waqfu ni sebagai pengganggu dia. Pengganggu tang mana sebab macam mirip sama tapi pasti ada sifat yang berbeza. Umpama seperti anak kembar. Anak kembar kalau tengok sekali lalu gitu kan sama. Tapi bila kita duduk dengan dia, kita sembang dengan dia, yang ni ceria, yang ni kurang serius sedikit kan, serius sikit. Yang ni kelakar sikit, yang ni matang sikit kan. Baik. Jadi bila
yang macam tu kita kena cam lah. Kita kena kesan betul-betul, kita ingat betul-betul apa perbezaan. Jadi kita belajar ni nampak sama takrif-takrif ni, tapi pastikan kita tahu perbezaan antara ketiga-tiga takrif yang kita dah belajar tadi. Baik. Ini salah satu contoh lah. Maknanya nanti kita nak pilih tu dia akan ada pengganggu. Itu memang standard soalan yang terbaik. Standard soalan yang terbaik ialah ada pengganggu. Bukan kata subjek maharat saja. Apa-apa subjek pun untuk perhatian pada murid-murid di bersama dengan kita dan di rumah. Apa-apa sahaja kalau kata objektif, ada 4 soalan. Ada satu soalan, ada 4 pilihan jawapan. Dia sebenarnya jawapan yang betul satu je. Itu confirm lah. Yalah, confirm. Tapi pengganggu tu satu. Dan 2 ni bukan. 2 ni kadang ignore je. Tapi yang pengganggu ni kita mirip-mirip macam tu. Betul. Sebab apa? Sebab jawapan yang betul ni dia original. Dan kualiti, dia ada kualiti. Barang original dan barang kualiti mesti ada cetak rompak. Ya, betul. Kan? Maknanya perlukan kefahaman dan ingatan jugalah kepada murid-murid kan, Ustaz? Ya, betul. Jadi kadang-kadang terpilih pengganggu tu yang kita risau tu. Ya. Jadi hati-hatilah. Okey. Apa-apa Ustaz pun kata hati-hati tu. apa-apa pun pilih yang original. Yeah. Baik. Okey. Kita lihat perbezaan antara 3 ni. Baik, dalam gambar rajah yang kita kongsikan di slide adalah kita nak nampak beza. Kita nak banding beza dan kita nak nampak betul-betul kita dapati sebenarnya ada 2 kategori. Kategori pertama kita kata yang ni lah. Okey. Sampai sebelah sana iaitu kalau wakaf ada niat untuk membaca. Kalau saktah, beza dia tidak ada nafas baharu. Kalau kotak, tak ada niat membaca. Memang nak berhenti. Memang tutup Quran tu nak pergi makan ke? Kan? Nak pergi belajar lain ke? Kan ada study subjek lain pula ke? Jadi itu kategori yang pertama. Manakala kategori yang kedua, kita nak lihat di sini. Okey, sampai hujung sana, iaitu kalau wakaf boleh berlaku di akhir kalimah, di tengah kalimah dan di di kepala ayat. Kepala ayat. Kepala ayat. Hujung ayat tu dalam bahasa Arab disebut sebagai kepala ayat. Kepala ayat bukan di depan ni, bukan. Kalau alhamdulillahirabbil alamin, amin belakang tu disebut kepala ayat. Okey, wakaf boleh berlaku di situ. Saktah pun sama. Di tengah ayat, di akhir ayat, tetapi dia special sikit, di antara 2 surah pun boleh berlaku. Dalam riwayat Hafs an Asim, kita dah belajar dah beberapa sesi yang lepas, iaitu apa dia? Iaitu kita kata di antara surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah sebenarnya tidak ada basmalah. Bila tak ada basmalah, dia ada 3 cara untuk membaca. Yang pertama, kita wakaf. Hujung Al-Anfal wakaf, ambil nafas, kemudian mulakan dengan awal At-Taubah. Cara yang kedua, kita terus tak payah wakaf. Sambung je terus. Hujung Al-Anfal dengan awal At-Taubah terus sambung satu nafas. Dan cara yang ketiga iaitu disebut sebagai saktu ni, iaitu kita berhenti tanpa ambil nafas, kemudian kita ambil awal At-Taubah. Itu disebut perbezaan antara wakaf dengan saktah. Baik. Manakala Al-Qata' pula tak lain tak bukan mesti di hujung kepala ayat lah. Kita tak bolehlah sadaqallahul azim di tengah-tengah ayat. Kan? Dalam Al-Baqarah ada satu ayat yang panjang kan. Betul-betul. Ustaz, letih lah Ustaz. Kan? Sadaqallahul azim. Tak boleh, kena tibai tu. Kan? Tak boleh macam tu maknanya. Habiskan, panjang ke pendek, habiskan kita punya kepala ayat tersebut. Okey. Tetapi kita kata tidaklah secara mutlak, tetapi standard dia begitu. Sebab dalam satu riwayat, Abdullah bin Mas'ud satu hari Nabi minta dibaca Al-Quran.
Jadi Abdullah bin Mas'ud dia malulah. Apakah aku akan baca kepada lelaki yang diturunkan Quran pada dia? Nak baca depan Nabi ni, sepatutnya Nabi baca pada kita. Tapi malu dia, tawaduk dia, malu dia depan Nabi. Tapi Nabi kata, aku nak dengar ayat Quran daripada mulut orang lain. Jadi Abdullah bin Mas'ud pun baca ayat Quran, tiba-tiba sampai di ayat yang berkaitan dengan tugas seorang utusan, iaitu menjadi saksi, adalah sebagai saksi umat. Maknanya Nabi kata kafar, berhenti. Sedangkan itu di tengah-tengah ayat. Jadi berlaku sadaqallahu azim di tengah-tengah ayat. Okey. Baik. Jadi kita kata ni standard biasa sahajalah. Baik. Jadi kisimba kita kata soalan yang berbentuk subjektif, bezakan antara wakaf dan saktah. Apa beza wakaf dan saktah? Sifat yang paling jelas sekali apa dia? Okey, kita nak cuba pelajar ke ataupun macam mana? Bolehlah, murid kita lah. Murid kita. Boleh. Baik, kita minta Nurul Hanan. Okey, silakan Hanan. Mayyiz bainal waqfi was sakti. Cuba terangkan bahasa Melayu tak apa. Kalau wakaf, kita berhenti, tapi lepas tu kita nak sambung baca ayat balik. Tapi kalau saktah, kita Okey, kalau wakaf tadi ada ambil nafas tak? Ada kan? nafas balik. Okey, kalau saktah? Kalau ada Itulah apa sifat beza dia tu. Ya, betul. Okey, terima kasih. Terima kasih Hanan. Hanan Okey, bagus. Ahsanti. Bagus. Memang betul Jadi sifat yang jelas sekali ialah wakaf ialah berhenti suara tanpa dengan nafas baru. Manakala saktah iaitu berhenti suara juga tapi tak ada nafas yang baru. Masih guna nafas yang sama. Itulah perbezaan Ustaz yang jelas antara wakaf dan juga saktah. Ya, betul. Okey. Alhamdulillah murid-murid kita dah faham berkenaan dengan perbezaan antara wakaf, saktah dan qat'u. Jadi Ustaz ada penerangan lagi ke Ustaz untuk segmen kali ini? Tidak. Kita minta sangat-sangat murid untuk cam betul-betul takrif ni. Ingat, sebab apa-apa pun takriflah yang membantu kita untuk mengenali sesuatu perkara. Baik, itu dia. Terima kasih Ustaz atas penjelasan Sama-sama. untuk wakaf, saktah dan juga wakaf, saktah dan juga qat'u. Jadi sekarang ni kita bagi ruang untuk adik-adik kita, murid-murid kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan ila Didik TV KPM. Sukses SPM 2022. اليوم نتعلم عن المهارة القرآن tingkat 5 في موضوع وقاف. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Dipersilakan. Baik, terima kasih. Baik, untuk segmen ni kita nak ta'allam aqsamul waqaf. Okey, kita dah maklum takrif-takrif dia. Jadi kita nak belajar pembahagian yang ada di dalam waqaf ni. Baik, kita lihat satu persatu. Baik, yang pertama adalah waqaf ikhtibari, yakni waqaf menguji. Macam mana? Dia kalau kita datangkan contoh lebih kita mudah faham lah. Contoh dia kalau kita wakaf di perkataan salah sila. Okey, kalau kita wakaf di salah sila, ikut riwayat Hafs an Asim, kita boleh dua wajah. Yang pertama kita matikan lam. Maknanya kita wakaf di situ, inna a'tadna lil kafirina salasil. Wakaf kat situ. Tu kenapa nak wakaf kat situ Ustaz? Sengaja. Kan nak tunjuk pada murid bahawasanya kalau wakaf di situ boleh sakin walaupun ada alif. Baik. Kemudian di minggu yang lain mungkin Ustaz baca, Ustaz wakaf di situ tapi bentuk lain pula. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Jadi Ustaz wakaf kat situ bentuk lain pula. Apa tujuan Ustaz wakaf di situ? Sebab nak uji kalimah tersebut supaya murid belajar. Di situ ada dua wajah. Boleh berhenti dengan lam ataupun berhenti dengan alif. Tu. Jadi benda ni kita belajar wakaf sebagai wakaf ikhtibari, wakaf menguji kalimah tersebut. Yang kedua wakaf intizari, yakni wakaf menunggu. Contoh dia ini selalu berlaku di dalam kelas qiraat. Okey, kalau kelas qiraat biasanya kita akan wakaf sebab kita nak raikan wajah-wajah yang lain. Jadi kita wakaf je yang sesuai.
Contoh dia kita wakaf pada kalimah wa ulaika. Kalau ikut wakaf yang sesuai, adakah wa ulaika itu sebagai kalimah yang sesuai untuk kita wakaf? Tidak, jawapan dia. Sebab kita pilih wa ulaika ini kerana kalau kita bawa wajah qiraat qalun, kalimah yang kita nak tekankan adalah mir rabbihim. Kalau kita baca ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaik, kemudian kita patah balik ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaik. Jadi ada dua wajah kat situ. Mir rabbihim dengan mir rabbihimu. Sebab tu kita wakaf pada kalimah wa ulaika. Sekadar untuk meraihkan wajah-wajah qiraat lain. Boleh kita nak sampai habis humul muflihun, boleh. Tapi panjanglah pula. Kan, jadi kita pilih kalimah yang selepas khilaf qiraat sahaja. Itu disebut sebagai wakaf intizari, wakaf menunggu, dan rajin diguna di kuliah-kuliah qiraat. Okey, jadi mereka ni pun belajar qiraat. Jadi mereka dah biasalah benda ni ya. Okey, baik. Jadi murid-murid, yang ketiga wakaf ittirari. Yang ni tak ada siapa boleh kompromi lah. Kalau kata tengah baca, tiba-tiba terbesin. Kan? Jadi terbesin tu kadang-kadang kalimah tu pun tak sempurna kan. Tu. Mungkinlah Sharifah ataupun Hanan tengah baca Quran, tiba-tiba lipas lalu di depan. Kan? Tak sempat sedekah ma'azim, terkejut tu. Itu nama dia wakaf ittirari. Hukum dia adalah harus. Hukum dia adalah harus hatta tantahid darurah, sehinggalah keperluan kecemasan itu selesai. Baca-baca tiba-tiba sakit perut. Okey, cari hujung ayat, berhenti, kemudian pergi buang air besar ke, selesaikan hajat tersebut, patah balik, kemudian mulakan balik isti'adzah. Itu nama ittirari jugalah. Sambung di tempat yang sama ke Ustaz? Sambung di tempat yang sama. Okey. Jadi itu nama dia wakaf ittirari. Baik, yang paling kita nak ketahui ialah wakaf ikhtiari, kerana perbincangan selepas ini berdasarkan wakaf ikhtiari ni. Ikhtiar bermakna bahasa Melayu dah, iaitu memilih. Iaitu memilih. Jadi memilih ni macam mana? Perlukan ilmu. Macam mana kita nak pilih wakaf yang terbaik? Sudah tentu ada dia punya cara-cara dia. Jadi hukum dia adalah harus, dengan syarat tidak menimbulkan kesamaran dalam makna yang tidak diingini. Kita sebut begitu dulu, sebabnya huraian dia selepas ini. Baik. Kita cuba datangkan bentuk soalan yang ada dalam SPM, lebih kurang beginilah. Okey, kita datangkan kenyataan. Baik, yang di atas ni adalah kenyataan lah. Jadi kenyataan dia qara'a qari'un fi wasati ayatin tawilatin wa yaqta'u sautahu min ajlil atas. Apa atas tu? Baik, seorang qari dia baca di tengah ayat kemudian dia berhentikan suara dia kerana atas, iaitu kerana bersin. Tu. Jadi dah tergambar dah apa jawapan dah tadi. Wakaf ikhtiyari ke, ikhtibari ke, intizari ke, ittirari. Ada 4 kena pilih. Jadi soalan dia, bentuk soalan yang boleh keluar iaitu ini. Berdasarkan kenyataan di atas, qari tersebut berhenti menggunakan jenis wakaf apa? Okey. Kita nak minta murid-murid kita, kan? Nak saya. Saya tahu dah. Baik, kita minta saudara Zulfa. Okey, silakan Zulfa. Baik, jawapan dia adalah dia berhenti menggunakan wakaf ittirari. Kenapa wakaf ittirari? Apa makna wakaf ittirari? Wakaf ittirari dia berhenti atas kecemasan. Bagus. Jadi dia punya signal paling dekat ialah al-atas ni lah. Kan? Okey, jadi atas tu sebagai bersin tu kita dah nampak. Baik, ahsantah Zulfa. Bagus. Okey. Baik, kita lihat kisimba. Kalau soalan subjektif. Subjektif, bayin maknal waqfil ikhtibari wa ma hukmuhu.
Jelaskan makna wakaf ikhtibari, wakaf menguji tadi tu, dan apakah hukum dia. Baik, yang ni agak panjang sedikit, tapi kita kata soalan dia nampak macam tu, tapi jawapan dia mudah sahaja. Iaitu likhtibari wa imtihani. Apa tujuan dia? Menguji. Untuk menguji dan imtihankan kalimah tersebut. Kan menguji juga, sama je. Okey, apa hukum dia, adik-adik? Iaitu hukum dia adalah harus. Baik, dalam kita menjawab tu, kita lihat pada markah yang diperuntukkan. Kalau 2 markah, makna dia perlukan makna dan hukum. Baru dia dapat 1 markah dan 1 markah. Jadi 2. Jadi ketika kita menjawab, pastikan ada 2 jawapan untuk makna dan hukum. Bila kita jawab yakiful qari'u li ikhtibarihi wa imtihanihi, 1 markah. Hukum, hukmuhu jawaz. Bila kita jawab begitu, barulah kita punya markah lengkap. Cukup jadi 2. Baik. Okey. Baik. Pembahagian wakaf ikhtiari, seperti mana kita sebut tadi, yang terbaiknya ialah wakaf tam. Dia ada tartib dia, ranking dia. Kemudian wakaf kafi, wakaf hasan dan wakaf qabih. Okey, kita pergi pada makna wakaf tam. Wakaf tam, kalau kita wakaf pada di hujung ayat, kisah itu telah selesai. Ayat selepas tu kisah benda lain. Contoh dia pada inilah, ayat yang ke-5 dalam surah Al-Baqarah. 5 ayat awal adalah tentang orang bertakwa. Ayat ke-6 bermula cerita sifat-sifat orang kafir. Jadi wakaf kat situ wakaf tam. Terbaik bagi seorang imam bila dia bawa dalam solat, dia bukan bahagi ikut page. Bahagikan ikut penceritaan dalam Quran. Itu disebut wakaf tam. Dapat buat macam ni, tujuan kita belajar ni dapat buat macam ni, maknanya itu wakaf tam, wakaf yang terbaik dalam wakaf ikhtiari. Maknanya Ustaz dia berhenti di sini dan rakaat yang kedua dia akan sambung dengan ayat yang seterusnya. Okey, jelas. Jadi itu tujuan kita belajar tu adik-adik. Baik. Kemudian kita ada wakaf kafi. Wakaf kafi sama juga, tapi dia ada hubungan, masih ada hubungan makna lah. Tapi segi tata bahasa dah lengkap. Ayat ke-6 dan surah Al-Baqarah, tata bahasa dia dah lengkap. Nahu sorab dia maknanya dah jadi jumlah mufidah. Manakala ayat ke-7 jumlah mufidah al-ukhra. Jumlah mufidah yang lain, tetapi masih menceritakan benda yang sama. Itu wakaf kafi. Tapi kalau wakaf hasan ni lebih kurang macam wakaf kafi, tapi dia kurang sedikit. Kenapa? Kerana dia berhenti, dia tidak melihat kepada tata bahasa dan makna. Okey. Jadi contoh alhamdulillah, dia stop kat situ. Dia wakaf kat situ. Kemudian dia tidak rabbil alamin, itu wakaf hasan. Baik, kemudian wakaf qabih, iaitu berhenti, mengabaikan aspek-aspek tata bahasa dan makna. Contoh kita bawa ayat in tuqridullaha qardan hasana. Jika kamu meminjamkan pinjaman kepada Allah Taala, pinjaman yang baik. Kemudian kita wakaf, kita senyap je. Jadi tak ada jawapan. Kan bagus. Jika kamu bersungguh-sungguh, kamu akan berjaya. Tu dia lengkap. Jika kamu sakit perut, ustaz pun pergi. Pelajar terpinga-pinga, murid terpinga. Apa jawapan dia ustaz? Kan? Nak tidur tak lena satu malam, nak tunggu jawapan esok pagi. Jadi wakaf qabih macam itulah dia punya lebih kurang begitu situasi dia. Jadi sebab tu kita wakaf qabih ni kita tak galakkan dan cuba elak. Cuba elak. Maknanya wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan selalulah ustaz. Ya. Yang kita boleh pilih yang tu lah. Boleh pilih lah antara 3 tu. Dia melibatkan makna lah. Baik, kita lihat pada kisim alif. Baik, ayat Quran. Okey. Istinadan minal ayatis sabiqah. Okey, bersandarkan ayat di atas. Wakaf pada kalimah yang ada baris di bawah dia jenis wakaf apa? Okey, kita minta murid lah. Okay. Boleh Ustaz. Okey, kita minta Syarifah. Syarifah, dipersilakan. Okey. Okey, Syarifah. Menurut kefahaman saya, jawapan dia wakaf qabih. Okey. Kenapa pilih wakaf qabih?
Sebab berhenti dekat tempat yang tak elok. Macam tergantung air dia. Okey, terima kasih. Ahsanti. Tepat mazbut. Bagus. Jawapan yang tepat. Jadi pengganggu dia Hasan. Maknanya tartib yang atas dia sahaja. Dia tak lari jauh sangat ke tam ke kafi sebab tu jauh sangat. Tapi kalau Hasan dengan Qabih kan dekat-dekat. Jadi pengganggu tu memang kadang kita keliru. Hasan pun boleh macam boleh je Ustaz. Tapi bila kita lihat makna dia, kita dah belajar, kita dapat benda tu dapat baik. bezakan. Maknanya murid-murid kita kena jelas lah Kena antara jelas. waqaf kafi, waqaf tam, waqaf Ya. qabih dan juga waqaf hasan. Baik, sekarang ni Ustaz, kita bagi murid-murid kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. أهلا وسهلا إلى سكسس SPM 2022 Didik TV KPM. اليوم نتعلم عن مهارة القرآن tingkatan 5 dengan topiknya wakaf. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini kita nak belajar apa? Dipersilakan. Baik, terima kasih. Baik, segmen kali ini kita nak belajar satu lagi istilah yang special. Apa dia? Iaitu wakaf Jibril. Masya Allah, Special? Malaikat Jibril ada wakaf dia. Memang ada. Oh. Ni jarang kita nak tahu ni. Tapi dalam maharat murid-murid kita dia belajar. Baik. Kenapa ada wakaf Jibril? Sebab setiap kali Nabi baca ayat berkenaan, Nabi akan wakaf di situ. Sedangkan di situ kalimah dia bukan mengikut rima dia. Bukan mengikut arut qafiah dia. Dia tak ikut nada belakang tu lari. Contoh dia, kalau kita kata ni 11 tempat lah yang ada dalam kitab maharat murid-murid kita. Baik, contoh dia kita datangkan dalam surah An-Nazi'at. Bukankah surah An-Nazi'at dia mula dengan hujung dia main dengan alif mat kan? Tetapi bila sampai ayat ke-23, Nabi wakaf pada fahashar. Contoh kalau baca thumma adbara yas'a fahashar fanada faqala ana rabbukumul a'la. Setiap kali baca ayat tu Nabi mesti berhenti. Jadi sahabat dobit. Nabi berhenti ketika Nabi tadarus dengan tok guru dia pada malam Ramadan. Setiap kali Ramadan Nabi akan tadarus talaki dengan tok guru dia, Malaikat Jibril. Nabi akan berhenti kat situ. Lari kan rima dia. Tu. Jadi itu disebut sebagai wakaf Jibril. Baik. Soalan yang mungkin boleh kita katakan boleh berlaku dalam SPM dalam bentuk objektif pelbagai bentuk ni. Contoh dia, summiya waqfu Jibrilah bil waqfil ikhtiyari. Dinamakan wakaf Jibril ini dengan wakaf ikhtiyari. Betul ke salah? Okey. Bila betul ke salah, saya nak cuba saudari Hanan lah. Okey, Hanan. Betul ke Ustaz? Saya pun nak tahu juga ni. Okey. Okey, Hanan. Sahih atau khata'? Nak letak tanda right ke nak letak tanda pangkah? Pangkah. Pangkah, okey. Jadi kita letak sini pangkah. Okey. Okey, jawapan dia memang salah. Oh. Tahniah Okey, tahniah pada Betul lah, Hanan. Ustaz? Betul lah ni. Betul lah. Kira dia dapat Okey. markah lah ni. Dapat markah lah. Kalau kata 2 markah, dapat 2 lah. Ataupun 1 markah lah. Okey. Maknanya wakaf Jibril ini berasingan lah daripada wakaf ikhtiari. Dia bukan ikhtiari. Kalau ikhtiari, si pembaca memilih. Tapi kalau wakaf Jibril, ittiba' sunnah. Baca dapat pahala, ittiba' sunnah pun dapat lagi. Itu kita belajar wakaf Jibril. Tujuan kita nak dapatkan 2 pahala dalam satu bacaan. Tu baik. Summiya, okey. Saya ubah soalan dia. Okey. Summiya waqfu Jibril bil waqfin nabawiyyi. Dinamakan wakaf Jibril dengan nama lain iaitu wakaf nabawi. Betul ke salah? Macam mana saudara Amir Hakimi? Okey. Nampak relax sangat tu. Okey, Amir Hakimi, macam mana? Jawapan dia betul. Masya Allah. Ahsanta. Maknanya dia berfikir. Bagus. Tahniah. Okey, markah betul. Okey, kita letak. Okey, kalau betul, letak right baik. Jadi wakaf Nabi. Jadi yang talaki dengan Jibril ni Nabi je.
Jadi sahabat-sahabat yang berada di keliling Nabi ni dia dobit. Kan setiap kali malam Ramadan Nabi akan talaki dengan tok guru dia, kecuali Ramadan terakhir lah berlaku 2 kali tasmi'. Menunjukkan Nabi bakal meninggalkan umat dia. Sedih pada Ramadan terakhir tu. Jadi dobit yang mana ayat ni macam mana baca Nabi. Jadi kat situ dikesan wakaf Jibril. Maknanya selain kita sebut wakaf Jibril, kita juga sebut wakaf Nabawi lah Ustaz. Ya, betul. Baik. Dan ada 11 ayat. 11 tempat. 11 tempat. Ya. Fahasyara antaranya. Ya, betul. Baik, itu dia yang kita belajar pada saat ini. Mungkin satu perkara yang baru untuk saya, iaitu wakaf Jibril ataupun wakaf Nabawi. Jadi sekarang ni satu perkara yang baru, tapi banyak lagi kita nak bincang Ustaz lepas ni. Sebelum tu kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, anda bersama dengan kami dalam Didik TV KPM Sukses SPM 2022, dan hari ini kita belajar mata pelajaran Maharatul Quran dengan topik kita wakaf. Jadi Ustaz, kita sebut wakaf ni, apakah tanda-tandanya Ustaz? Betul. Dipersilakan. Terima kasih. Baik, kita nak kenal tanda-tanda wakaf. Tanda-tanda wakaf ni selalu kita jumpa. Hari ni kita nak mengenali lebih dalam lagi. Okey. Jadi alamatul waqfi hunaka kathirah jiddan. Okey, walakin kita kata kita bincangkan dalam ni beberapa sahajalah. Baik. Antaranya ialah wakaf lazim. Wakaf lazim iaitu mesti berhenti. Mesti berhenti. Bukan wajib. Baik. Wakaf lazim mesti berhenti. Sebab apa? Kalau berhenti di situ, makna dia bagus. Nahu dia pun tepat. Kemudian ayat selepas tu dia punya keadaan dia lain pula. Jadi ada wakaf lazim dalam Quran yang bertanda dengan mim kecil di atas, ekor ke tepi. Kalau mim kecil di atas, ekor ke bawah, itu tanda iklab. Jangan tertukar. Tu iaitu mim kecil di atas, ekor ke belakang. Baik. Kemudian kita ada wakaf al-waqful al-ula. Iaitu, minta maaf, al-waqfu al-aula. Iaitu wakaf lebih utama. Okey. Kita sebut dalam Nusantara Melayu ni, kita sebut wakaf kili. Kili Baik. Sebab apa? Sebab penulis mushaf ini dia tulis qaf lam ya. Kili. Okey, tapi wakaf kili ni keadaan dia ialah kita boleh wasal, kita boleh wakaf. Tetapi wakaf lebih utama. Kita boleh wasal, kita boleh wakaf, tapi wakaf lebih utama. Ustaz nak murid-murid jumpa wakaf kili, berhentilah. Kan kita dah belajar wakaf lebih utama. Hari ini kita nak buat benda yang lebih utama je. Baik, itu tujuan kita belajar alamatul waqfi. Kalau kita wasal je, tak adalah beza kita belajar kan. Betul. Baik. Kita lihat juga dengan wakaf at-ta'annuq. Wakaf yang berkait, ataupun disebut al-waqfu al-muraqabah. Ada lagi satu nama. Jadi wakaf ta'annuq ni tanda dia 3 titik yang berkembar. Ada beberapa tempat, antaranya awal Baqarah. Okey. Jadi pilih salah satu sahaja tanda untuk kita berhenti. Kita ada la raib, kita ada fi. Kalau kita pilih la raib, fi kena terus sampai belakang. Tak boleh dua-dua. Kalau kita tak nak pilih la raib, kita berhentilah di fi. Manakala hudal lil muttaqin, ibtidak yang lain. Ustaz, macam mana kalau saya tak nak berhenti? Saya nak sambung terus. Boleh. Tak ada masalah. Cumanya di sisi ulama nahu tak tahu nak i'rab macam mana. Kalaulah makmum kita tu di belakang ulama yang besar dalam bahasa Arab, bila kita baca terus, alamak, macam mana dia nak i'rab? Orang pandai nahu ni datang je kalimah dia boleh i'rab terus. Masya-Allah. Jadi kalaulah dia dengar, alamak, macam mana imam ni tak berhenti salah satu wakaf ta'annuq, bukankah kita telah menimbulkan waham di sisi pendengar? Elakkanlah. Jadi inilah tujuan wakaf ta'annuq. Pilihlah
berhenti salah satu. Jangan kita tidak berhenti. Tapi tidak masalah, tidaklah berdosa. Kita sebut segi tata bahasa nahu sorof dia je lah. Itu sebagai wakaf ta'annuq. Baik, kemudian tanda wakaf yang lain al-waqfu al-jaiz, iaitu wakaf yang harus. Iaitu kita ada wasal, kita boleh wakaf sama je. Dia punya hukum sama je. Kita nak pilih wasal pun boleh, kita nak wakaf pun boleh, tak ada masalah. Apa sebab? Sebabnya ialah segi nahu pun okey, segi makna pun okey. Tu. Jadi tak ada masalah. Okey. Kalau satu lagi kita datangkan dalam segmen ni, kita kata wakaf sili, iaitu al-waslu al-aula, wasal lebih utama. Dia macam wakaf kili juga, boleh wasal, boleh wakaf, tetapi wasal lebih utama. Boleh wasal, boleh wakaf, wasal lebih utama. Macam biasa nasihat ustaz untuk diri ustaz dan diri murid-murid, jumpa wakaf sili, sambung terus. Sebab apa? Sebab hari ni kita dah belajar yang mana lebih utama. Kan kita pun hari-hari kita doa Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Apa maksud wa husna ibadatik? Ibadah yang terbaik. Jadi dalam bacaan Quran, jumpa wakaf sili, buatlah yang terbaik. Apa dia? Iaitu wasal, ustaz. Betul, wasal. Baik. Kita lihat contoh OPB yang mungkin berlaku, iaitu padanan. Ayin baina alamatil waqfi wa bayaniha al-munasabatil al-atiyati. Baik. Jadi mim apa dia? Kili apa dia? Kita buka lah. Siapa yang nak beli ni? Kita buka jual ni. Antara 4 orang, siapa yang nak beli? Siapa nak beli? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Angkat tangan. Saya nak jawab, Ustaz. Okey. Masya Allah. Masya Allah. Silakan. Silakan. Baik. Mim yang berikut tu adalah wakaf lazim. Manakala yang ada bawah pula adalah wakaf al-aula. Okey, mungkin Ustaz bantu Zulfa ya. Baik, mim ni nak padan ke mana? Yang atas ke yang bawah? Yang di bawah. Yang di bawah. Yang ni satu lagi? Dekat yang atas. Okey, memang tak ada pilihan lain lah kan. Okey, saja je Ustaz nak tengok Baik. Ahsantah. Bagus. Mazbut Okey, tahniah Zulfa betul lah tu. Ni salah satu bentuk lah, iaitu padanan. Mungkin boleh berlaku dalam objektif pelbagai bentuk. Jadi kita dah jumpa banyak dah. Kita dah jumpa bentuk pilih, padanan, antara dua. Tu. Jadi ini salah satu bentuk lah, iaitu objektif pelbagai bentuk. Manakala dalam kisimba, mungkin soalan dia keluar waddih maknal waqfil jaizi. Jelaskan makna wakaf yang harus. Mungkin kita buka. Siapa yang nak beli? Siapa nak beli? Siapa nak jawab? Barang mahal ni. Siapa yang sanggup? Nak makan, Ada. Masya Allah. Orang kaya beli. Silakan. Okey. Silakan. Syarifah. Wakaf jaiz ni wakaf jaiz ni dia boleh berhenti, boleh sambung. Sebab kalau nak berhenti, dia tak salah pun dari segi nahu ataupun makna. Masya Allah. Hukum wasal dengan wakaf sama ke? Sama. Sama. Masya Allah. Tabarakallah. Ahsanti, betul jadi bila kita jawab begitu juga Al-waqful al-jaiz wa an-naqari'an yaju an yakhtar al-waqfa wal wasla. Hukum wasal wakaf sama di segi hukum dia. Baik, itu dia subjektif. cara-cara kita menjawab soalan kertas 1, dan kisim 2. alif dan juga kisim ba. Kisim Jadi Ustaz, ba. mungkin rumusan untuk topik kita pada hari ini, Ustaz. Silakan. Sebenarnya Ustaz nak harap sangat-sangat murid ketika belajar memang dia faham. Cuma nak terjemahkan dalam peperiksaan dia memerlukan kekuatan dalam bahasa Arab. Jadi nak tak nak rajin-rajinlah menghafal dia punya perkataan tu.
Baik. Faham tu lebih penting, tetapi untuk menghafal jangan tinggalkan. Jangan Semoga berjaya. tinggalkan. InsyaAllah. Bitaufiq wa najah. Jadi Ustaz, terima kasih banyak-banyak atas Sama-sama. perkongsian pada hari ini berkenaan dengan maharatul Quran dan juga wakaf itu sendiri. Jadi mudah-mudahan memberikan manfaat kepada murid-murid kita untuk menjawab dengan terbaik dalam imtihan SPM nanti, insya-Allah. Jadi sekarang ni Ustaz, kita nak tamatkan slot pada hari ini. Baik. Kita jumpa lagi di lain hari. Manjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.